Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Cikgu Amin di sini. Okey, pasti ramai di antara kita yang pernah menghadapi situasi seperti ini, di mana bila kita telah kehabisan bateri telefon, kita terus saja mengecas pada bekalan kuasa yang terdapat di rumah kita. Tapi pernah tak kita terfikir bahawa bagaimana bateri telefon kita yang ialah merupakan bekalan kuasa arus terus dapat dicas dengan menggunakan bekalan kuasa arus ulang-alik. Pasti ada komponen yang bertindak untuk menukarkan dahulu arus ulang-alik tadi kepada arus terus yang akhirnya dapat mengecas telefon kita tadi. Okey, saksikanlah video ini seterusnya. Terima kasih. Okey, seterusnya untuk kes smartphone tadi, memang smartphone ni menggunakan arus terus sebab dia menggunakan bateri. Sepatutnya juga ia harus dicas juga dengan menggunakan arus terus. Tapi biasanya kita cas handphone kita ini menggunakan arus ulang-alik bekalan kuasa di rumah kita. Betul tak? Ini maksudnya bahawa sebelum arus ulang-alik itu sampai kepada bateri tersebut, maka arus itu akan diubah menjadi arus terus. Ini yang dinamakan sebagai rektifikasi, iaitu a process that convert an alternating current to direct current. It's what we call a rectification, yang juga menggunakan diode. Bila diode tadi disambungkan kepada bekalan arus ulang alik ataupun AC. Rectification ataupun rektifikasi terbagi kepada dua. Kita ada half wave rectification ataupun rektifikasi gelombang separuh. Yang kedua kita ada full wave rectification ataupun rektifikasi gelombang penuh. Okey, untuk half wave rectification ataupun rektifikasi gelombang separuh, okey, seperti yang terlihat pada letak ini bahawa arus ulang-alik mengandungi satu kitaran lengkap. Dia ada arus yang boleh, dulu kita katakan sebagai arus itu pergi dan arus itu boleh balik, ataupun arus itu boleh bergerak daripada A ke B dan ia akan bertukar arah daripada B ke A. Maka pergerakan arus daripada A ke B kita namakan sebagai separuh kita positif, sebab mungkin dia bergerak dari depan dan kalau dia patah balik semula ataupun dia bergerak daripada B ke A, kita namakan sebagai separuh kita negatif ataupun negatif half cycle. Maka permulaan bagi graf arus ulang-alik ialah ada positif di atas dan negatif di bawah. Maka apa berlaku apabila arus ulang-alik dipasangkan kepada diode? Maka kita lihat satu persatu. Okey, pertama sekali akan berlakunya positif half cycle, di mana arus akan mengalir daripada A ke B terlebih dahulu. Maka pada waktu ini kita nampak bahawa arus itu mengalir melalui anode. Maka di sini akan berlakulah keadaan pincang depan ataupun forward bias. Maka arus dibenarkan melalui diode. Maka di sini ialah terdapatnya, kalau kita tengok balik pada graf tadi,
maka terdapat signal ataupun arus pada positive half cycle ini. Okey, ketika negative half cycle ataupun separuh kita negatif, maknanya arus tu nak berpatah balik ataupun daripada B kepada A, kita dapati bahawa arus tadi melalui kathod terlebih dahulu. Maka of course pada ketika ini diod tidak membenarkan arus untuk melaluinya. Maka keadaan ini dipanggil sebagai reverse bias. Maka apa yang berlaku ialah tiada arus dapat lalu, maka signalnya akan menjadi kosong untuk arus. Maka kitarnya akan bertukar sekali lagi, iaitu A ke B balik, maka akan berlaku forward, dan B ke A balik akan berlaku reverse. Maka forward bias ada arus, reverse bias tidak ada arus. Maka kita dapati bahawa arus ini hanyalah mengalir pada satu arah sahaja, dan negative half cycle akan dicancelkan oleh diod ataupun arus tak dibenarkan untuk lalu pada ketika separuh kita negatif. Maka apa kelemahan half wave rectification ini? Kelemahannya ialah berlaku pembaziran arus ataupun tidak efisien, di mana hanya arus pada positive half cycle sahaja dibenarkan lalu, manakala arus pada negative half cycle tidak dibenarkan untuk lalu. Maka terdapat ada gap di situ, menunjukkan bahawa arus telah pun di-cancelkan pada negative half cycle. Maka arus sangat-sangat tidak stabil. Maknanya kalau keadaannya ialah kejap ada arus, kejap tak ada arus, kejap ada arus, kejap tak ada arus. Maka ini biasanya kita gunakan pada ketika perayaan, pada ketika kita pasang lampu raya, lampu LED tu, light emitting diode yang lampu berkelip-kelip tu. Maksudnya ada bila cerah ada forward, berlaku forward, pincang depan, bila gelap berlaku pincang songsang, forward, reverse, forward, reverse. Maka biasanya digunakanlah untuk lampu ketika LED ketika perayaan. Okey. Tapi kalau kita pasang lampu LED tu pada bateri, dia tak akan boleh berkelip-kelip. Sebab kalau pada bateri tadi cuma sama ada menyala atau tidak sahaja. Tapi kalau pasang kepada AC, dia boleh menyala sekejap dan dia boleh tak menyala sekejap. Maknanya dia boleh jadi menyala, tak menyala, menyala, tak menyala. Okey, maka itulah kita kena tukarkan half wave rectification ni kepada full wave rectification, iaitu rektifikasi gelombang penuh. Okey, maka tujuan kita adalah untuk kita supaya arus dapat melalui diod pada satu kitar yang lengkap. Maknanya pada separuh kitar positif pun ada arus dan separuh kitar negatif pun ada arus, tetapi pada satu arah yang sama juga. Maknanya arah bawah tetap tidak dibenarkan. Sebab itulah fungsi diod, hanya benarkan arus satu arah. Okey. Maka untuk kita memastikan arus itu dapat lalu, okey, pada satu kitar yang lengkap, maka kita kena susun 4 diod. Susunan ini dinamakan sebagai rectifier tertimbang ataupun bridge rectifier. So kita kena gunakan 4 diod dalam litar ini. Okey, untuk pertama sekali iaitu ketika arus pergi ataupun we call it positive half cycle ataupun kitar separuh kitar positif, bermakna kita dapati bahawa yang mengalami forward bias ataupun yang pincang depan hanyalah diod D1 dan diod D2. Maka arus tidak akan lalu melalui
diod D3 dan D4 kerana dua-dua tu membuatkan arus mengalami pincang songsang ataupun reverse bias. Maka arus dapat sampai ke hujung ataupun dapat sampai ke B. Okey. Yang kedua, waktu negative half cycle, kita dapati bahawa yang mengalami forward bias adalah D3 dan juga D4. Maka D1 dan D2 pula akan mengalami pincang songsang ataupun reverse bias. Maka arus pun boleh mengalir, okey, dan sampai ke A juga. Dan proses ini akan berulang-ulang, A ke B balik dan B ke A balik. Tapi apakah yang membuatkan diod membenarkan kedua-dua cycle ini mengalir? Sebab aku tengok sini bahawa walaupun A ke B bergerak ke B dan B bergerak ke A, tapi arus tetap mengalir pada satu arah sahaja, iaitu aku tengok sini bahawa arus sentiasa datang daripada atas daripada atas R dan mengalir ke bawah R. Untuk kitar separuh kitar positif pun dia datang daripada atas R. Dan untuk kitar separuh kitar negatif pun dia datang daripada atas R. Nampak maknanya arus tetap datang ataupun tetap bergerak pada arah yang sama. Maka inilah bila kita gunakan CRO ataupun osiloskop sinar katod, kita akan dapat signal untuk voltage yang terhasil selepas dia melalui diod keempat-empat diod tersebut. Maka kita dapati bahawa kesemua arus dapat lalu, maknanya tiada gap lagi dah. Walaupun kita dah cancelkan yang bawah, tetapi tetap ada arus yang mengalir. So arus mengalir pada arah yang sama. Maka rektifikasi gelombang penuh lebih baik daripada rektifikasi separuh yang membuatkan arus itu terbuang atau terbazir sebab tak dapat melalui diod pada separuh kitar negatif. Okey, maka kebanyakan alat-alat elektronik menggunakan full wave rectification ini. Okay, although the diode has convert AC to DC, but the current that produced from the half wave and full wave rectification actually is not steady. Sebab untuk membuatkan litar itu berfungsi dengan baik, maka arus yang stabil sangat-sangat diperlukan. Bayangkan arus kejap naik kejap turun, kejap naik kejap turun. Macam mana arus itu hendak digunakan dalam handphone kita? Mungkin kejap kita nampak cerah, kejap kita nampak gelap, ataupun kalau kita pasang televisyen, kejap ada, kejap tak ada, kan? Maka itulah kegunaan atau kepentingan arus yang stabil dalam sesuatu litar. Maka satu lagi komponen elektronik perlu ditambahkan untuk memastikan arus yang terhasil ataupun arus terus yang terhasil tadi menjadi lebih stabil, yang boleh digunakan dalam perkakasan elektrik dan juga elektronik. Maka kita akan gunakan kapasitor untuk menyeratakan arus tersebut supaya tidaklah dia jatuh ke kosong, di mana itu membuatkan dia tidak stabil. Maka kapasitor, the function is to use ataupun to smooth the current in rectification circuit, sebagai perata arus dalam litar rektifikasi. So pertama sekali kita sambungkan kapasitor tadi secara parallel atau secara selari dengan R tadi. Maka bila kita onkan power supply nanti, maka output yang terhasil itu akan menjadi lebih stabil. Maka barulah ia boleh digunakan dalam perkakasan elektrik tadi.
So bila beza upaya meningkat, bila kita on tadi, so arus akan mengalir, maka pada ketika itu beza upaya masih meningkat, maka kapasitor dia akan lalu ke kapasitor dan akan mencaskan kapasitor tersebut. Okey, dan tenaga tersimpan dalam kapasitor ini. Akan tetapi bila dia makin lama makin menurun tenaganya, maka this kapasitor nanti dia akan discharge untuk memastikan arus tadi tidak jatuh ke sifar. Okey, maka tenaga disimpan dalam kapasitor tadi akan mengekalkan beza keupayaan ataupun potential difference across R. Okey, daripada bentuk gelombang yang terhasil bila kita letakkan kapasitor tadi, kita nampak bahawa arus ini dapat diratakan. Maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus ataupun current semuta. Maka kapasitor perlu ada dalam setiap komponen elektronik supaya dapat menghasilkan arus terus yang lebih stabil. Okey, kesimpulannya daripada tajuk ini, kita dapati bahawa sangat perlu untuk kita menukarkan arus olang-alik kepada arus terus ataupun AC kepada DC, kerana banyak peralatan rumah kita ni menggunakan direct current. Okay, kemudian bila diode disambungkan kepada AC, maka dia akan jadi rektifikasi ataupun rectification, di mana AC tadi akan bertukar menjadi DC. Okey, maka ada dua tadi, iaitu half wave rectification ataupun rektifikasi separuh gelombang, dan full wave rectification ataupun rektifikasi gelombang penuh. Okey, maka akan terhasillah dua bentuk, iaitu rektifikasi separuh gelombang di mana ada sedikit gap, maka ada arus yang tak dapat lalu ketika negatif half cycle tadi. Tapi untuk full wave, dia benarkan kedua-dua kitaran itu melaluinya, iaitu positif pun boleh lalu dan negatif pun boleh lalu. Maka full wave rectification lebih bagus daripada half wave rectification kerana ia lebih stabil dan lebih efisien. Akan tetapi walaupun full wave rectification tu lebih efisien dan lebih stabil daripada half wave rectification, tapi arus tetap jatuh ke kosong. Ini membuatkan arus tidaklah baik atau bagus dalam untuk digunakan dalam lita. Mungkin akan mengganggu operasi kita punya perkakasan tersebut. Maka kita tambah satu lagi komponen yang untuk menstabilkan arus kita atau menstabilkan kita punya direct current tadi, iaitu kapasitor yang mengelakkan arus daripada jatuh ke sifar dan seterusnya, menghasilkan arus terus yang lebih stabil dan dapat digunakan oleh komponen elektrik dan juga elektronik. Itu sajalah video untuk kali ini. Jumpa lagi, terima kasih.